Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam, bidang Al-Quran, iaitu tajuknya bacaan huruf bertajdid. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bacaan huruf bertajdid adalah bacaan yang mempunyai tanda syaddah. Ya, tanda syaddah ataupun kita sebut sebagai tanda sabdu. Sekarang kita pergi bacaan huruf bertajdid, buku teks, muka surat 23, lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Baik, apa dia lafzul jalalah? Lafzul jalalah adalah kalimah yang mempunyai lafaz Allah. Ya, kalimah yang mempunyai perkataan Allah. Ada dua cara bacaan lafzul jalalah, iaitu yang pertama, lafzul jalalah dibaca secara taghliz ataupun dibaca secara tebal pada huruf lam. Yang kedua, lafzul jalalah dibaca secara tarqiq ataupun dibaca sebutannya secara nipis pada huruf lam. Lafzul jalalah dibaca secara tebal ketika sebelum kalimah Allah hurufnya berbaris dhammah ataupun hurufnya berbaris depan, ataupun sebelum kalimah Allah hurufnya berbaris fathah ataupun hurufnya berbaris atas. Hendaklah dibaca tebal pada sebutan huruf lam. Contoh, Allah, Allah. Lafaz al-jalalah dibaca secara tarqiq ataupun dibaca secara nipis ketika mana sebelum kalimah Allah ada huruf yang berbaris kasrah ataupun berbaris bawah. Ya, sebelum kalimah Allah ada huruf hijaiyah yang berbaris bawah. Contohnya, lillahi, lillahi. Mari kita baca lafaz al-jalalah yang dibaca secara tebal pada huruf lamnya, iaitu ketika mana sebelum kalimah Allah ada huruf hijaiyah yang berbaris atas. Ya, sebelum kalimah Allah ada huruf hijaiyah yang berbaris atas. Mari baca bersama-sama. Wallahu, wallahu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Innallaha sari'ul hisab. Innallaha sari'ul hisab. Kalau kamu tengok di sini, sebelum perkataan Allah ada huruf waw yang berbaris di atas. Di bawah ni juga sebelum kalimah Allah ada huruf waw yang berbaris atas. Dan bacaan yang ketiga tadi kita baca sebelum kalimah Allah ada huruf nun yang juga berbaris di atas. Hendaklah dibaca secara tebal. Kita tengok bacaan secara tebal yang kedua, iaitu sebelum kalimah Allah ada huruf hijaiyah yang berbaris dhammah ataupun berbaris depan. Sebelum kalimah Allah ada huruf hijaiyah yang berbaris dhammah, iaitu berbaris depan.
Mari baca bersama-sama. Wajhullahi, wajhullahi. Nahnu ansarullahi. Nahnu ansarullahi. Tilka hududullahi. Tilka hududullahi. Kalau kamu tengok di sini, sebelum kalimah Allah, ada huruf hijaiyah yang berbaris dhammah, berbaris depan. Bacaan yang pertama, wajhullahi, ada huruf ha yang berbaris depan sebelum kalimah Allah. Bacaan yang kedua tadi, sebelum kalimah Allah, huruf ra berbaris depan. Ada huruf ra yang berbaris depan. Dan bacaan yang ketiga, sebelum kalimah Allah, terdapat huruf dal yang berbaris depan. Huruf dal yang berbaris depan. Dibaca secara tebal. Dibaca secara tebal kalimah Allah ataupun pada huruf lam. Wajhullah, ansarullah, hududullah. Baik, kita tengok pula lafaz al-jalalah dibaca secara nipis pada huruf lamnya, ya, iaitu ketika mana sebelum kalimah Allah ada huruf hijaiyah yang berbaris di bawah. Sebelum kalimah Allah ada huruf hijaiyah yang berbaris di bawah. Mari baca bersama-sama. Lillahi, lillahi, billahi, billahi, bidzikrillahi, bidzikrillahi, min dunillahi, min dunillahi. Laman yu'minu billahi, laman yu'minu billahi, la yashtaruna bi ayatillahi, la yashtaruna bi ayatillahi. Ya, lafaz al-jalalah ataupun kalimah Allah ni dibaca secara nipis pada huruf lamnya. Ada satu saja baris, iaitu mesti kalimah Allah sebelumnya mesti berbaris di bawah. Ya, ada satu sahaja, iaitu sebelum kalimah Allah hurufnya mesti dibaca, hurufnya berbaris di bawah, mesti dibaca secara nipis. Billahi, tidak boleh dibaca secara billahi, itu salah. Kena baca billahi. Secara nipis je sebutan huruf lamnya. Billahi, biayatillahi. Jadi perlu diingat, lafaz al-jalalah ada dua cara bacaan, iaitu bacaan secara tebal pada huruf lam dan bacaan secara nipis pada huruf lam. Yang bacaan secara tebal melibatkan dua baris, iaitu sebelum kalimah Allah, hurufnya mesti berbaris depan ataupun atas, dan bacaan secara nipis pada huruf lam, sebelum kalimah Allah, hurufnya mesti berbaris di bawah, ya, mesti dibaca secara nipis. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tajuk bacaan huruf bertasydid. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.